Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua yang berada di rumah? Pastinya kita sentiasa mendoakan yang terbaik. Hari ini Malaysia hari ini akan bersama dengan saya Anim Izzati dan juga Hanif Miswan. Ya, betul. Saya. Hari ini 6 Julai 2021. Apa khabar semua? Harap sihat-sihat saja dan kita seperti biasa membuka tirai di Malaysia hari ini pada pagi ini untuk bersama dengan anda semua di rumah. Sekurang-kurangnya untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu-isu dan perkara yang akan kami bawakan. Sangat menarik kerana seperti kebiasaannya kita masih lagi berperang, masih lagi berada di dalam satu fasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan terutama di Selangor dengan diperketatkan ini dan juga pelbagai lagi perkara lah. Ada juga 5 negeri yang seakan-akan telah dibebaskan sedikitlah. Pergi ke fasa kedua kan? Betul. Ya. Itu yang kita mahukan. Berikutan dengan fasa itu telah pun diumumkan. Jadi apa yang kita mahukan sekarang ni target kita setiap hari untuk turunkan. Dan macam mana kita ni sebenarnya sebagai seorang manusia untuk kekal positif dengan keadaan yang begitu mencabar. Macam contohnya setiap pagi bangun pagi tu terus mandi, terus siap-siap cantik-cantik, make up, pakai wangian, adakan tempat kerja. Kan kalau kena work from home, kadang-kadang kita ni work from home ambil laptop terus pergi ke atas katil. Jangan begitu, adakan work place yang begitu mantap sekali untuk kita ada semangat sebenarnya. Dapatkan balik vibes pergi pejabat kan. Supaya kita sendiri pun dapat tingkatkan motivasi kita. Saya setujulah sebab kadang-kadang kita terlupa elemen emosi tu kan. Betul. Elemen support system juga di rumah. Kita kena ada satu tempat. Yelah kalau yang mana ada ruang lah. Yang tak ada ruang pun buat je ruang mana yang ada kecil tu. Kecil pun tak apa. Betul. Pakaian tu pun sangat penting lah. Maksudnya kita bersiap untuk bekerja. Betul. Tapi mungkin di era tuan rumah baru di rumah ni, di atas saja yang siap. Lah. Bawah kain plekat ke? Yang bawah masih lagi kain plekat. Tak apa, yang penting mood bekerja tu, kita yang buat dia lah. Bukan kita jangan tentukan emosi itu menguasai kita tapi kita yang kawal emosi. Betul. Apa lagi kalau kita nak lakukan selain daripada kita mencari perkara yang boleh menggembirakan kita. Saya pasti dalam kalangan penonton kita ni semua berada dalam keadaan susah. Kita tak boleh nak bandingkan kesusahan kita kan Hanif. Setiap orang ni ada kesusahan dia tahap yang berbeza. Jadi apa yang kita boleh bagi adalah semangat dan kita sama-sama untuk menjadi orang yang positif. Dan sebenarnya kalau work from home ni banyak lagi masa kita boleh lakukan sebenarnya. Kita yang kawal masa tu. Kita yang arrange kan. Ada masa kita boleh online untuk work from home, ada masa untuk kita uruskan hal rumah. Jadi kita dapat kawal banyak masa kita sebenarnya. Selain daripada kalau kena bekerja di pejabat ni, waktu kita terikat sebenarnya. Okey. Tadi saya nak tunjuk di bawah ni ada Facebook kita, Instagram dan juga YouTube. Dah hilang pula. Jadi kepada yang menonton kami, ini dia dah keluar di Facebook. Kena. Facebook, dia kena. Instagram, YouTube, TV3. Terima kasih banyak-banyak. Boleh terus berikan komen anda. InsyaAllah kalau berkesempatan kita bacakan. Mungkin ada perkongsian-perkongsian dan juga komen-komen yang boleh bersama-sama dengan kami. Apatah lagi pada hari ini, pada pagi ini kita nak buka siaran sebenarnya dengan perkongsian yang setakat saya lihat semalam lah memang dah meletup dah viewsnya di YouTube. Apabila semalam dikongsikan berkaitan dengan majalah 3 trilogi ni sebenarnya. Ini siri yang kedua. Hashtag kita masih belum menang. Perkongsian yang sangat menarik, menyayat hati juga semalam. Entah lagi sebab dia ada perkongsian di ward NICU tu. Saya antara yang sangat terkesan juga sebab kelahiran anak saya pun kurang matang. Betul. Saya baru nak bercakap tentang tu. Dengan bunyi itu buat kita terus terkenang. Apatah lagi sekarang ni zaman pandemik COVID-19. Sangat terkesanlah. Dan semalam pun di media sosial lambakan komen semua berkaitan dengan program majalah 3 semalam. Ini dia. Ini dia yang ditayangkan secara eksklusif di majalah 3 seperti mana yang anda dapat saksikan. Kalau mungkin semalam sempat untuk anda saksikan cerita tentang 2 aspek yang berlaku disebabkan COVID-19. Kelahiran dan juga kematian. Kelahiran bayi pramatang yang pastinya itulah the saddest part atau benda yang paling sedih sekali dalam proses kelahiran seorang ibu, walaupun berusia berapa, daripada 22 minggu sehinggalah ke cukup bulan, kalau dikatakan ibu itu positif kan, sememangnya harus dikeluarkan, maknanya harus dilakukan pembedahan. Saya cukup ngeri bila dengarkan dia bercampur bau perasaan tu. Tapi hari ini kita punya angle ataupun kita punya sudut di MHI, kita nak mengetahui di sebalik tabir apa yang sebenarnya dialami, cabaran yang dialami oleh 2 individu yang menjadi tulang belakang lah karya mereka ni. Wartawan ataupun penerbit majalah 3, Christine Lee Mei Chin dan juga Khalid Shahzada Manja, penerbit majalah 3. Okey. Untuk menunjukkan yang supaya kita bersama-sama mereka sebab saya nampak mereka duduk. Jadi Anim, elok rasanya kita pun duduk beralih ke sini. Kita berkawal sikit exercise pagi ni sebelum kita nak bersama-sama dengan kedua-duanya. Saya dah lama tunggu Hanif menjemput saya untuk duduk. Penerbit bersamanya Christine dan juga Khalid Shahzada bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.
Apa khabar kalian? Sihat ya? Lama tak nampak. Alhamdulillah. Ya, oh Christine dalam perjalanan nak bekerja ke bagaimana ni? Christine? Christine, mic tak on. Tak dengar Tak suara dengar. dia. Boleh tak? Sorry. Biasa ni biasa. Kalau buat Google Meeting ni macam tu. Kan, dia mulut je bergerak. Christine, saya ingat pula. Okey, kita tanya Syah dulu. Christine betulkan dulu. Okey. Christine, dalam perjalanan bekerja ke? Sebentar lagi ada rakaman. Okey. Terima kasihlah kita ambil curi masa Christine sikit kan. Yep. Macam semalam seperti mana yang kita semua penonton semua dapat saksikan dengan lambakan reaksi kan melihat kepada karya kalian berdua ni. Apa yang boleh dikongsikan di sebalik pembikinan laporan khas yang disediakan ini Christine? Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada pihak KKM sebab diorang yang sama-sama menjayakan dokumentari ini dengan kru penerbitan Mr. Gan, Hairul, Rafi, Azahar, Syafiq, Zaimi, Haji Saega. Ramailah. So sebenarnya produksi ni kita ambil dalam masa dalam 8 hingga 10 hari, agak singkat lah. Sebab kita nak situasi yang semasa kan. Saya buat di belah yang pediatrik dan Syah buat di bahagian postmortem mayat lah. Ya. Syah, kalau kita nak tanyakan Khalid Shahzada juga salah seorang penerbit bersama dengan Christine. Syah, okey. Saya teringin nak tanya teruja sebab dia berada di dalam bilik postmortem bedah mayat kan? Okey, bagaimana sebenarnya Syah keadaan yang sebenar berada di sana? Sebab kami melihat visual yang telah disunting. Awak melihat dengan mata kasar di dalam keadaan tersebut. Syah, kalau ingin dikongsikan momen-momennya di situ. Terima kasih Hanif. Momen-momennya ya, memang menyeramkan satu benda. Satu benda yang sangat menyeramkan. Bila kami saya pertama kali lah, ini kali pertama saya masuk bilik mayat. Dan bila kita dapat tahu yang semua peti-peti itu sebenarnya memang terisi sejak beberapa minggu ni. Ya. Institut Perubatan Forensik Negara ni juga terpaksa meminjam peti-peti daripada hospital seberang, iaitu Hospital Tunku Azizah, hospital kanak-kanak tu. Dan juga hospital-hospital berdekatan. Jadi dan juga ada kontainer. Jadi memang penuh semuanya. Tu kita lihat mereka bekerja penolong pegawai perubatan yang bawa stretcher, masukkan mayat ke dalam peti. Lepas tu bahagian bilik bedah siasatnya itu memang walaupun kadang-kadang kami lalu tu memang akan ada proses bedah siasat lah, dan sekarang ni banyak kes polis juga melibatkan banyak kes polis sekarang ni kerana kes bunuh diri semakin meningkat. Jadi memang hari ada je kes bunuh diri yang terpaksa mereka di sana. Memang itu yang menyusahkan lah. Ya. Okey. Chris, sebab kita melihat kepada bila berada di hospital dan juga menanti kelahiran tu kan, dia bukannya macam kita perasaan gembira nak menimang cahaya mata, tidak, tapi perasaan dia bercampur bau dan berbeza sama sekali. Ada yang Chris kongsikan juga bayi seberat 500 gram sahaja kalau tak silap saya. Hanyalah besar tapak tangan je. Masa tu apa yang dirasai bila melihat kepada keadaan tu? Mungkin lepas Chris keluar daripada bilik itu, the way you see the world ataupun cara anda melihat keadaan dah berbeza melihat pada pengorbanan mereka. Bayi tu 800 gram yang diorang kongsikan tu yang sebelum ni yang 500 gram. Soalnya masa keadaan tu kita tengok macam merah sangat, kecil sangat, macam kita terbayanglah kalau ada ahli keluarga kita yang ada bayi sekecil tu kan, kita macam kesian lah, macam boleh ke survive, macam walaupun tak ada anak lagi kan, tapi kita tengok budak kecil kan, macam susah lah. Christine,
Ya, ya. Maafkan saya. Bagaimana awak meyakinkan ataupun proses di sebalik tabir untuk merakamkan proses kelahiran tersebut? Kan ini membabitkan orang lain juga, membabitkan individu lain. Yalah, kita lihat dengan kelahiran bayi yang terpaksa dikeluarkan dengan proses begitu. Bagaimana sebenarnya proses itu, Christine? Sebelum sebelum pembedahan tu, kami jumpa dengan ibu yang nak bersalin tu. Ya. So kami jumpa, kami minta dia punya kebenaran untuk rakam sepanjang proses lah. Ya. Walaupun dia bagi untuk tunjuk muka dia semua, tapi kita orang sensitivity, so kita tetap tak nak tunjukkan lah. Macam tu. Apa mungkin kalian dah dapatlah soalan ni, cuma saya seringkali tertanya bagaimana perasaan kalian membuat liputan dengan pemakaian PPE tahap 3. Syah mungkin boleh kongsikan perasaan dia, Syah. Bukanlah keadaan Syah sendirilah, mungkin cabaran itu salah satu daripadanya adalah kerana memakai PPE tahap 3 kan, bukan pakai PPE biasa kan, Hanif kan? Betul Hanif. Memang saya tabik kepada frontliners ni kerana saban hari dari bermula shift hingga tamat shift mereka berada dalam PPE itu. Sebab bagi kami kru produksi sendiri, kalau bila pakai PPE itu, satu memang tidak selesa, kedua ia mengganggu pergerakan untuk melakukan kerja jugalah. Sebab saya tak cuba lagi, tapi mungkin kita boleh cuba berlari dalam PPE ni. Mungkin dia tak sama lah, macam saya tak rasa dia sama macam kita dalam keadaan biasa ni. Jadi saya memang tabik kepada frontliners yang gigih dan memakai pakaian pelindungan peribadi ni. Ya. Syah, awak sikit je. Awak berada dalam situasi ataupun lokasi yang tak semua orang nak berada, terutamanya kru penerbitan, awak sendiri selaku penerbit dan juga wartawan. Jadi keadaannya selepas 3 hari, Syah, melakukan penggambaran di sana, bagaimana perasaan emosi mental anda bersama dengan kru-kru selepas melakukan penggambaran tu? Emosi Ya. Secara mentalinya memang hari pertama balik ke rumah, bila malam tu memang saya sebenarnya seorang yang biasa bekerja, kira kalau kita ni dalam produksi malam tu kira siang lah bagi kita. Betul? Ya. Sebab kita nak buat edit tenang kan. Jadi bila balik tu bawa visual daripada bilik mayat tu, memang buat pertama kalinya saya lebih nak edit visual-visual ni pada hari siang. Berbanding malam. Malam tidak lagi menjadi pilihan. Yalah. Dan seram jugalah kan. Yalah, betul. Baiklah, Syah dan Christine, kita juga difahamkan yang kalian menghasilkan satu lagi laporan khas berkaitan dengan seorang pejuang pesakit COVID-19 yang ditidurkan selama beberapa hari, berada di ICU, ibaratnya dapat peluang kedua untuk hidup kembali kan, di mana Puan Ruzana. Hanif? Jadi jom sama-sama penonton Malaysia hari ini kita saksikan terlebih dahulu laporan yang disediakan. Kru Majalah 3 turut berkesempatan menemu ramah seorang bekas pesakit COVID-19 tahap 5. Nur Ruzana Rosli baru dibenarkan keluar dari Pusat Perubatan UiTM Sungai Buloh pada 23 Jun lalu selepas lebih sebulan bertarung melawan virus SARS-CoV-2. Berusia 38 tahun, Ruzana tidak menyangka dia menjadi sebahagian statistik pandemik COVID-19 negara. Apatah lagi, setiap prosedur operasi standard yang digariskan telah dipatuhi. Dia disahkan positif pada 14 Mei dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh lantaran kesihatan yang semakin melarat. Saya dah mula semakin lemah. Walaupun pada masa tu saya pakai oksigen, bantuan oksigen, badan saya makin lemah, saya menggigil, tak boleh bernafas, semua sintom-sintom tu makin teruk. Dan pada satu hari, hidung saya mula berdarah. So saya mula panik dan saya panggil nurse, saya menjerit. Itulah saatnya bermulanya mereka dah tolak saya ke ICU. Ditolaknya ke bilik anestetik. Saya dapat masa tu sedar lagi lah kan. Dalam satu bilik putih, Dr. NS dah mula fit in saya punya mask, and then the rest is history. Ruzana dimasukkan ke unit rawatan rapi selama 10 hari. Seminggu daripada tempoh itu,
dihabiskannya dalam keadaan koma serta diintubasi. Namun sehingga ke hari ini, biarpun telah sembuh, Ruzana terus bergelut dalam keadaan organ dalaman yang masih lemah. I tanya dengan doktor, so what is my current condition right now? So doktor cakap, you sekarang sebenarnya kena COVID kategori 5. So saya cakap, what is the complication about that? So dia kata lebih daripada 75% paru-paru awak dah skat, dah luka. Maksudnya virus tu dah bercambah dalam 75% tu lah. Dia boleh pulih. Cuma it takes time to heal. Time tu saya dengar macam tu, kita saya orang Islam saya reda lah. So cuma orang kata efek daripada lebih daripada 75% tu macam-macam lah. Macam susah nak bernafas, oxygen level very low, and then tak boleh jalan. Talking about that is a bit susah lah sebab saat kita dah biasa berjalan, kita dah biasa bergerak. Sekarang dah keadaan macam ni, kita dah macam baby. Buat sementara waktu, beragam ubatan menjadi teman baik anak jati Johor Bahru ini. Selain itu, dia masih perlu memantau tahap oksigen di dalam saluran darahnya bagi memastikan ia tidak jatuh ke tahap berbahaya. Alat bantuan pernafasan juga diguna pakai Ruzana bagi menyokong paru-parunya yang masih terkesan walaupun lebih sebulan berkampung di hospital. Total Sungai Buloh dengan UiTM total 41 hari. Alhamdulillah, I would say I have graduated from the school of COVID. Bukan nak kata bangga, tapi saya sangat bangga dengan diri sendiri sebab not everyone can actually go through that. Sebab ada yang patient sampai 3 bulan dekat sana ke hospital. Yep. Seperti bekas pesakit lain, Ruzana juga ingin cepat kembali menjalani kehidupan normal. Bagi mengekang penularan ini, selain memastikan setiap arahan kesihatan dipatuhi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan berperanan besar dalam menyelamatkan nyawa masyarakat. Itu dia kisah dari Puan Ruzana berkaitan dengan stage 5 kan. Dan saya sangat tertarik dengan ayat dikatakan berkaitan dengan saya telah bergraduasi daripada hospital COVID ini. Jadi Syah, anda yang merencanakan penceritaan ini mungkin boleh berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa sebenarnya kisah di sebalik Puan Ruzana ini yang mungkin tak sempat untuk diceritakan dalam penceritaan tadi, Syah. Ya. Cik Ruzana ni merupakan salah seorang rakan saya. Dan dia aktif di media sosial. Jadi saya dapat tahu dia dimasukkan ke ward ICU melalui akaun media sosialnya, dan dia boleh kerap juga update statusnya. Jadi bila 2 minggu lepas bila dia dikeluarkan tu, dia ada update yang bahawa paru-parunya tu dah mencapai tahap 75% scarring kan. Okey. Dan bila saya dapat tahu tu, dan kebetulan pula kami sedang menyiapkan program rakaman, kita masih belum menang bahagian 2 semalam. Okey. Jadi memang berkait rapat dengan apa yang kami cuba tampilkan untuk melihat keadaan kesan virus itu terhadap organ lah. Jadi cerita tu berkait rapat. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengolah cerita seperti yang saya baca daripada Facebook Cik Ruzana ni, dan ia menjadi seperti walaupun virus tu kesannya terhadap organ tu begitu boleh sampai ke tahap yang begitu dahsyat, tapi sebenarnya masih lagi ada harapan untuk yang berada di tahap 4, tahap 5 ni untuk insya-Allah kembali pulih dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. InsyaAllah kan. Itulah bila cerita inspirasi ini dikongsikan, ramai yang apabila berada dalam fasa ini berjuang kan. Chris, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin Christine boleh kongsikan harapan anda sebagai penerbit bersama dengan Syah, harapan untuk rakyat Malaysia apabila menyaksikan karya-karya kalian, ada sedikit sebanyak ibrah ataupun pedoman yang kita perlu ambil. Mungkin harapannya kongsikan.
Masa episod pertama dikeluarkan tu, masa tu rakyat Malaysia masih ramai yang tak ada kesedaran. Tapi lepas tonton tu, dia berjaya lah mempengaruhi untuk rakyat sedar betapa seriusnya virus ni lah. Tetapi bila episod kedua tu, saya harapkan kali ni juga akan dapat bantu orang kata mengurangkan sikit statistik yang positif, sebab kita tengok walaupun dah kita PKP dah sebulan lebih, tapi dia punya angka tu masih tinggi dan kita masih tak boleh nak hidup secara normal. Sebab kata satu nurse dalam ward NSU tu, dia cakap kita macam tersekat di satu masa ni yang kita 1 tahun ni kita tak boleh bergerak. Dia macam stagnan kat situ. Dia macam so kita tak tahu kesudahan dia bila. So kita harapkan yang dua-dua episod ni dapat bantulah kerajaan juga rakyat Malaysia untuk sama-sama berjuang dan juga tolong frontliners lah. Sebab mereka memang dah kesian lah kat diorang. Christine, Syah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Saya percaya kalian sedang sibuk mempersiapkan untuk episod yang ketiga pula. Betul. Kita nantikan dan juga Christine selamat bekerja. Jaga diri kalian. Terima kasih. Okey, itu dia Christine Lee Mei Chin, penerbit bersama Majalah 3 dan juga Khalid Shahzada Manja, penerbit Majalah 3 yang menghasilkan karya dan juga laporan-laporan khas berkaitan dengan hashtag kita masih belum menang di Majalah 3. Kalau anda tidak berkesempatan untuk menonton semalam, boleh tengok kembali di YouTube rasmi TV3 untuk melihat kepada episod kedua-duanya lah ada di sana, okey, di Majalah 3 ni. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ni perkongsian yang sangat menarik akan kami bawakan. Ini berkaitan dengan kes yang tular dan juga viral baru-baru ini berkaitan dengan kes tertukar bayi. Ya, dah sayang-sayang, lepas tu cek bukan bayiku. Macam mana perasaan dia agaknya? Seketika nanti di Malaysia Hari Ini. Sekali kan. Lagi-lagi lagi-lagi apa tahu? Bila ada audience. Dia macam stage performance kan. Itulah cara mereka nak menghilangkan rasa penat, rasa stres mereka kan. Seronok kan bila ada perkongsian macam tu, kita pun jadi macam berkobar-kobar semangat kita. Kalau mereka berada dalam fasa yang susah tu, mereka boleh happy lagi. Kita ni kan, kenapa kita tak boleh happy? Macam itulah. Not all heroes wear caps, tapi mereka ni semua sekarang heroes pakai PPE. Orang putih. Gitu. Okey, right. Kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini. Itu antara sedikit corak-corik lah berkaitan dengan petugas barisan hadapan kita kan. Kita pun sama-sama ingin bersama dengan mereka. Dan apa salahnya untuk kita menyantuni mereka dengan cara menghiburkan hati sebegitu. Kalau nak tahu step tadi, boleh tanya dua tadi. Kiri, dua kanan, dua depan, belakang, patah balik. Macam tu. Ingat yes, kita pusing. Hebat. Okey, itulah dia. Macam tadi kita kongsikan, kita sebenarnya nak bercerita ataupun nak tanyalah pengalaman kepada individu yang berkaitan kan. Berkaitan dengan cerita tular baru-baru ini tertukar bayi, dan selepas pertukaran itu dilakukan, cerita itu kecoh di social media, kita dapati macam ada perkara-perkara baik juga yang kita boleh kongsikan. Selain daripada ibu bersama itu dah menjadi kawan, dan kita sendiri dapat pengajaran supaya cek, periksa betul-betul kan. Tapi kita nak tahu juga apa pengalaman mereka. Ya, betul. Jadi kita ingin perkenalkan ada 3 individu yang ingin berkongsi bersama dengan kita secara panggilan video. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Dr. Fauzia Saad, pakar psikologi kaunseling dari UPSI bersama dengan kita. Doktor. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, kedua-dua ibu
kita bersedia bersama dengan kita Puan Siti Suryani Wahidin dan juga Puan Diana Hanani Abdullah. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Okey, Puan Siti yang berbaju kuning dan bertudung hitam itu merupakan Puan Diana. Okey, sekarang ni kalian dah tahu siapa kita punya guest. Tapi mungkin ada yang tak tahu cerita dia ni. Jadi kita nak kongsikan terlebih dahulu cerita di sebalik bayi yang tertukar ini. Saksikan. Hati ibu mana yang tidak cemas tak kala bayi yang baru dilahirkan tertukar akibat kecuaian kaki tangan hospital. Dua keluarga yang 3 anak mereka tertukar sejak lahir 20 tahun lalu dipercayai akibat kecuaian kaki tangan sebuah hospital di Kota Baru, Kelantan telah melantik barisan peguam untuk menasihati dan mengambil tindakan undang-undang yang perlu. Sejak kebelakangan ini, isu tertukar bayi begitu hangat diperkatakan. Antara kes yang menjadi bualan rakyat Malaysia adalah kisah pasangan suami isteri yang berdepan saat mencemaskan apabila anak keduanya yang baru dilahirkan tertukar dan bukan kepunyaan mereka. Perkara itu disedari ketika ingin memotong tanda nama pada kaki bayi berkenaan dan mendapati bahawa ia milik wanita lain. Pada 27 Jun 2021 pula, kisah 3 bayi yang tertukar semasa dilahirkan 20 tahun lalu turut tular di media sosial. Hal ini mula menjadi tumpuan dan mengundang pelbagai reaksi orang ramai, termasuk memikirkan emosi ibu yang baru saja melahirkan anak. Pada pendapat saya tentang isu tertukar bayi ni, ianya sangat seriuslah sebab satu ia melibatkan emosi ibu yang lepas bersalin dan juga family, kedua-dua belah pihak. Dan lagi satu, akan bila tak tahu bayi itu tertukar, akan jadi satu masalah untuk satu masa akan datang. Sebagai contoh, bila bayi itu dah besar, dia nak berkahwin, itu akan bagi further problem lah untuk bayi itu sendiri dan juga keluarga dia. Bayangkan daripada perasaan gembira untuk menimang cahaya mata, jadi sedih apabila tahu anak itu bukan anaknya dan memikirkan keadaan anaknya yang sebenar. Selain itu, ia juga akan memberi kesan terhadap anak kecil itu daripada bukan sahaja waktu kecil, malah ketika sudah dewasa nanti. Bayangkan apakah perasaan anak itu apabila dapat tahu dia telah tertukar pada waktu kecil. Apakah perasaan dia terhadap ibunya, terhadap bapanya, terhadap hospital yang dia telah dilahirkan. Isu tertukar bayi tidak sepatutnya terjadi sebab ini akan memberi tekanan dan juga mengganggu emosi seorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak. Selain itu, benda ini akan menimbulkan komplikasi sekiranya dia nak kahwin kelak. Yang mana dia sendiri pun tak tahu bahawa pasangan tu merupakan darah daging sendiri. Saya sebenarnya terfikir juga kalau kata terkena dekat saya tertukar bayi. Jadi saya sebagai seorang ibu, saya akan mengambil langkah-langkah. Sebelum keluar hospital, saya akan memeriksa dulu betul ke tidak anak saya itu. Sebab wajah bayi ni semua sama sebenarnya. Kalau baru lahir tu akan sama. Benda ni bukan berlaku di hospital kerajaan ataupun swasta, ya. Sebab satu hari mereka akan sambut bayi bukan anak kita saja. Mereka akan sambut ramai bayi-bayi yang lain. Jadi sebagai seorang ibu bapa, untuk mengelakkan tertukarnya anak sebelum keluar hospital, saya berpendapat ibu bapa itu sendiri yang akan mengambil tindakan untuk memeriksa bayi kita betul sebelum kita keluar daripada hospital. Tidak mengharapkan 100% daripada hospital sendiri. Yeah. Baik, itulah yang terjadi. Rentetan daripada cerita yang kita kongsikan tadi, rumusan dia dan kata-kata daripada seorang ibu kan, apa sebenarnya yang mereka rasai. Jadi dua sudut yang berbeza, kita nak tahu pengalaman apa yang dirasai oleh kedua ibu itu dan juga dari sudut psikologinya, apakah implikasi yang akan berlaku terhadap ibu yang baru lepas bersalin dapat tahu anaknya tertukar. Ya, Puan Siti, mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu. Puan Siti, realitinya, kisahnya mungkin boleh kongsikan semula kalau tak keberatan lah, sebab kita nampak tadi dah kendong anaknya. Dah bangun ya? Puan Siti, mic-nya tak dengar. Mute Test. Okey. Silakan. Bila tengok balik, teringat balik kisah momen yang terjadi tu memang sedih lah. Ya. Apa yang paling buatkan Puan Siti sedih? Paling yang diingati keadaan itu? Yang paling sedih
bila dapat tahu yang baby tu bukan nama saya. So saya macam first benda ni tak pernah jadi. So saya pun tak tahu baby yang saya pegang tu anak saya ataupun tidak. Lepas tu bila lama-lama saya rasa macam makin kuat. Kalau betul ni bukan anak saya, so anak saya kat mana? So that is the moment yang kita time tu dalam keadaan yang sangat risau. Yelah. Dah lah baru lepas bersalin kan. So anak I kat mana? Point dia kat situ lah. Memang risau sangat-sangat. Puan Diana, selepas kejadian ataupun semasa kejadian tersebut, mungkin boleh kongsikan juga detik ataupun saat bila tahu sebenarnya ada kemungkinan ataupun memang betul lah tertukar bayi tu kan. Macam mana sebenarnya keadaan pada ketika itu, Puan Diana? Masa tu memang kita rasa sedih sangat sebab kita pun dah pegang anak Puan Siti dah 2 hari macam tu. Dan nak pulangkan baby tu. So dalam masa yang sama pun saya fikir juga anak saya dekat mana. So memang beratlah perasaan tu. Kita nak lepaskan baby yang kita dah sayang. Sebab masa tu dah disusukan semua kan, dah cuba untuk yelah, segala proses kelahiran baru bayi tu semua dah dilakukan kan. Doktor melihat kepada situasi ini, apa implikasi yang paling ketara sekali dari sudut emosi yang boleh berlaku kepada ibu baru lepas bersalin, lepas dapat tahu yang keadaan ini berlaku ataupun terjadi pada dirinya? Waktu selepas kelahiran ni adalah satu masa yang agak berharga lah, maksudnya dari sudut kesihatan mental lah. Jadi kalau isu jadi, mereka akan menjadi shock, trauma. Tapi walau bagaimanapun saya tengok kedua-dua wanita di hadapan saya ini, saya rasa dia overcome this situation. Tengok daripada keadaan fizikal, daripada pertuturan mereka, mereka dapat menangani isu tersebut lah. Sebab mungkin kejadian itu berlaku 2 hari sahajalah. Tetapi jika mereka tidak boleh overcome isu tersebut, jika dia orang gagal mengawalkan perasaan mereka, akan mengganggu kesihatan mental lah dari aspek dan kadang-kadang bila masalah isu kesihatan mental ni, stres, kemurungan kan, akan menyebabkan penyakit-penyakit fizikal yang lain akan dominan lah, menyebabkan mungkin mereka collapse lah. Tetapi untuk hari ini saya ucapkan syabas kepada 2 wanita di hadapan saya ni kerana mereka boleh menangani isu tersebut walaupun agak terkejut apabila menerima yang anak tertukar. Saya boleh merasakan sebab saya juga seorang ibu. Ya. Sangat terkejut. Mungkin Puan Siti boleh kongsikan selepas apa sebenarnya prosedur kebiasaannya yang dilakukan di hospital kan sehingga boleh tertukar kepada kejadian bayi ini. Kalau nak di-recap balik momen-momen tersebut, dah dapat tahu kemudian apa yang dilakukan dan bagaimana perjumpaan pertama kalian selepas dapat bayi yang dilahirkan selepas mengetahui yang tertukar tu, Puan Siti? Okey, story dia macam ni tak cerita dia. Pertama, saya warded pada 11 hari bulan 6. Jadi pagi tu pukul 2.36 pagi, saya melahirkan anak saya yang kedua ni lah, Aiman ni. Jadi lepas saya melahirkan tu memang saya rasa sangat-sangat mengantuk lah. Lepas daripada bersalin tu, so I rehat sekejap, kita dihantar ke ward. Dan pagi tu saya request, 8.30 pagi saya request untuk anak saya. So gambar ni adalah gambar pertama kali saya dapat pegang anak saya. So anak yang dihantar tu dah totally bukan anak saya dah pagi tu. Sebenarnya saya dah dapat anak orang lain. Yang gambar ni, yang gambar tu dah anak orang lain. Ya, saya dapat pagi tu dah anak orang lain dah. Saya hanya sempat tengok anak saya semata-mata masa dalam labor room saja. Okey. Dekat ward saya dah. Jadi ramai orang tak tahu macam diorang ingat saya tak cam ke bedong baby apa semua. Dia macam saya lahirkan anak saya dekat hospital swasta tu memang bedong baby ataupun pakaian baby ke apa semua memang bedong baby tu daripada hospital sendiri. Jadi kita dapat anak tu memang kita tak expect apa-apa. Inilah gambar pertama kali pagi tu saya pegang anak Puan Diana. Dan Puan Diana request juga baby, setahu saya waktu tu. Dia request baby dan mereka hantar anak saya pada Puan Diana. So actually on the first day
on the first day lagi dah tertukar. Jadi saya dah dapat anak Puan Diana terima anak saya. Saya sebenarnya masa awal saya tengok saja wajah anak Puan Diana ni, kita sebagai seorang ibu ada terdetik hati. Kita rasa macam betul ke ni anak aku? Sebab Siti lahirkan tu masa dalam labor room, kita kan sempat tengok anak kita sekejap kan. So kita tengok, saya tengok anak saya tembam. Saya perasan dia macam besar. Tapi bila nurse hantar baby dekat dalam ward, saya tanya nurse, berapa berat baby? So dia cakap 2.31. Saya macam terkejut sebab anak saya yang pertama lahir pun 2.8. Yang kedua ni saya rasa macam lagi besar. Expectation saya mungkin 3 kilo lebih. Jadi terkejut perbezaan berat yang sangat jauh tu. Tapi hati ni kan macam takkan kita nak cakap tu bukan anak kita sebab dekat katil baby dah tertera nama saya kat situ. Oh, katil baby betul. Sekarang ni dekat katil tag baby sahaja betul. yang salah. Betul. Masa mereka hantar tu memang dekat katil baby ada nama saya dan mereka pun ada tanya saya untuk pastikan sama ada betul ke tidak. Tu baby saya lah kan. So kita tengok dah tepat, nama dah betul apa semua dan I cuma macam dalam hati waktu tu kita bila nurse dah keluar saya tengok suami, saya panggil dia, yang bangunlah. Dia kepenatan mungkin sebab handle saya seharian sakit kan. So, yang bangunlah, cuba tengok anak ni betul ke anak kita. Saya tanya tu soalan dekat dia. Ada keluar pertanyaan tu? Ada, saya tanya sebab lain, nampak macam sangat lain kan. Tapi husband saya cakap betul lah tu saya azankan dia macam tengah mamai. So tak apalah, saya minta dia ambil baby, saya susukan. Saya belai-belai dia. So bila kita tengok besoknya saya bawa dia balik, bawa baby tu balik lah, discharge. Waktu nak keluar daripada hospital, memang saya cakap terus terang, just check kat katil baby saja. Jadi kat katil baby memang betul nama saya dan kita keluar macam tu je. Saya pun tak perasan lagi, tak tengok lagi tagging apa semua. Dah balik je rumah. Lebih sekitar dalam pukul 7 lebih macam tu, waktu nak buang tag kaki kat baby tu, tengok nama ibu lain. Husband saya lah yang perasan sebelum nak buang. Dia tengok nama Puan Diana ada kat situ. Nasib baik perasan. Ya, nasib baik perasan dan kalau suami saya buang, saya tak tahulah sampai bila-bila saya takkan tahu yang saya tertukar anak. Itu je saya boleh cakap sebab memang Puan Diana sendiri pun waktu tu tak perasan dah siap buang tagging dah buang tagging. So bahagian sana tak perasan. Dah sebab belah sini perasan lah. Puan Diana pula macam mana masa dapat tahu tu, adakah pihak hospital yang hubungi Puan Diana? Yes, masa tu dia orang lah yang call pihak kami. Masa tu kita orang tengah makan malam and then dia call untuk datang hospital lah. Dia dah cakap lah baby tertukar. Kata mungkin baby tertukar. Tapi ada rasa tak itu bukan anak Puan Diana masa tu? Masa beberapa hari tu? Masa dah berapa hari tu tak ada rasa. Tapi masa hari kedua dia hantar balik baby tu, suami saya tanya kenapa baby ni nampak besar, macam tembam lah. Okey. Jadi ada momen-momen sebegitu juga. 2.5. Ya. Okey, doktor, mendengar kepada penceritaan kedua-duanya doktor, kita sebagai orang ramai, bagaimana sebenarnya kita ingin menyantuni kes begini pula dengan kedua-dua ibu ni berada dengan kita sebab ini bukan kes yang selalu terjadi ni doktor. Yalah, dalam situasi ini kita tak boleh ubah sejarah lah, benda tu telah berlaku. Yang apa kita harapkan adalah pihak hospital memperkasakan SOP bahagian ini supaya benda ini tidak berulang lagi. Tetapi bagi kedua wanita yang di hadapan saya ini, insting keibuan mereka sangat kuat. So benda itu dah jadi macam buffer zone ataupun dia macam ada benda apa dipanggil mekanisme bela diri dia dah ada tau. So bila dia dapat tahu yang anak dia tertukar, macam dia punya gut feeling dia dah bagi tahu yang ini bukan anak dia. Jadi penerimaan kesudian menerima isu tu adalah lebih macam positif lah. Saya tengok mereka kedua-dua ini memandang masalah itu secara positif. Kemudian mereka dapat mengawal emosi mereka lah. Mungkin insting keibuan tu dah ada yang ini bukan anak saya, menyebabkan mereka boleh mengawal emosi mereka hingga tidak lebih teruk lah dari sudut psikologi. Mungkin rasa
apa yang mereka rasa sekarang ini adalah disappointed ataupun rasa macam tak puas hatilah atas keputusan pihak hospital lah. Ya, tapi pastinya setiap perkara yang berlaku tu ada hikmah di sebaliknya. Macam lihatlah kalian berdua kan telah pun menjadi sahabat selepas perkara ini berlaku. Kalau tidak mungkin tak kenal antara satu sama lain. Puan Siti, mungkin itu antara perkara positif yang berlaku di sebalik kejadian yang pastinya menduka citakan sedikit ini. Alhamdulillah atas apa yang berlaku ni, of course masa mula tu kita macam sedih, tapi bila dapat tahu anak tertukar tu paling pertama adalah saya nak anak saya dulu. Tu je first thing yang tak fikir yang lain. Lepas tu bila dah berlaku begini, alhamdulillah dapat kenal Puan Diana. Mereka pun dapat keluarga yang baik. Lepas tu kita dapat macam saya sendiri pun dapat anak susuan. Tak sabar nak tengok mereka membesar sekali kan. So baik, Siti saya tanya. Jadi geng. Dah besar jadi geng. Boleh saya tanya? Boleh doktor, silakan. Siti rasa macam mana? Sebab dalam hati Siti ni, Siti rasa ada guts feeling macam yang ni bukan anak saya. Tapi bila benda yang suspek tu menjadi realiti, adakah you rasa lega? Okay, doktor. Actually macam ni, masa yang membuatkan saya terdetik tu bukan anak saya. Sebab saya, ini second anak saya tau. Jadi anak pertama saya cam macam mana muka dia masa baru layan. Dan masa dalam labor room tu saya sempat tengok selintas wajah anak saya dan macam mana rupa badan dia semualah. So bila saya dapat anak yang lain tu, yang membuatkan terdetik tu sebab masa mula-mula saya dalam labor room tu, saya cakap sebiji macam Adam. Adam ni anak pertama saya. Jadi bila sampai baby yang lain, wajah dia dah macam lain. Tu saya macam rasa something. Dan bila saya dapat tahu yang tertukar, pertama kali saya jumpa dengan Puan Diana dan kita swap baby balik, saya pegang anak saya tak tengok kaki doktor. Saya tengok je wajah anak saya cakap, ya Allah samanya macam Adam. Saya cakap, sebiji macam Abang Adam. So saya cakap, memang betul lah ni anak saya. Walaupun orang kata kalau macam orang lain mungkin nak check dulu tag kaki dulu, kan saya tak. Saya tengok wajah je saya cakap, betul ni anak saya. Okey, itulah yang berlaku. Pastinya kita harapkan segalanya dipermudahkanlah untuk kalian kan. Hari ini juga kita nak terima kasih pada doktor sedikit sebanyak menyentuh dari sudut emosi ibu. Terima kasih kalian semua. Doktor boleh sambung sesi kaunseling di luar siaran ni. Boleh kekal berada dalam maya tu. Puan Diana, terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan. Tak sabar melihat perkembangan bayi-bayi kalian ni. Yalah, kita curi masa sekejap je dah boleh sambung dah melayan boleh sambung sesi ni, silakan. Tahniah kepada kedua ibu muda ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia Dr. Fauzia Saad, pakar psikologi kaunseling UPSI, dan kita ada juga Puan Siti Suryani dan salah seorangnya Puan Diana Hanani, ibu yang berlakunya pertukaran bayi ni memang menjadi sejarah yang tidak dapat diubahkan. Tapi Hanif, betul kalau kita ni dah hari-hari lakukan kerja yang sama, kadang-kadang adalah kesilapan dari sudut ini dan sana kan. Tapi saya tertarik naluri keibuan tu. Anim sebagai ibu, mungkin pertama kali jadi ibu saya nervous lagi. Saya tanya betul ke berapa teks, saya cek banyak kali. Saya ada perasaan tu, tak tahulah mungkin ibu yang lain kan. Okey, itulah perkongsian kita. Pastinya kita nak anda semua ambil dari sudut positif. Sekejap lagi kita nak bincangkan tentang ada pemain ke-12, tapi kali ini sangat istimewa sebab kalau tadi ada dua ibu bersama kita, ini dua pemain bola sepak bersama kita. Seorang ibu. Ya, wanita jugalah kedua-duanya. Okey, kita nak ambil pandangan mereka tentang Euro 2020. Lihat sekejap. Kembali selepas ini. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sekarang tibalah masa untuk pemain ke-12 yang kita perkenalkan tadi. Ada dua orang pemain ke-12 kita pada pagi ini dan dua-duanya adalah wanita dan dua-duanya adalah pemain bola sepak. Kita ada Rini Nabila Azmi, pemain bola sepak wanita Kedah FA, dan juga kita ada Nina Azman, penjaga gol futsal Malaysia. Apa khabar kalian berdua? Sihat ya? Baik, selamat pagi. Okey, hai kedua-duanya. Mungkin sebelum kita mulakan tanggungjawab awak semua sebagai pemain ke-12 pada pagi ini, kita saksikan dulu ini satu perkongsian yang sangat menarik sebenarnya berkenaan dengan bakat wanita dalam sukan bola sepak.
Assalamualaikum, nama saya Rini Nabila binti Azmi. Saya berumur 30 tahun dan saya berasal daripada Jengkel, Pahang. Saya mula menceburi bidang bola sepak pada tahun 2016 bersama pasukan Felda United untuk Liga Bola Sepak Rakyat. Selain daripada itu, saya juga pernah mewakili Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia dan Pahang FA pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019, saya bersama Kedah FA untuk Piala Tun Sharifah Roziah. Dan sehingga kini saya masih lagi bermain untuk pasukan Kedah. Cumanya pada tahun ini Kedah FA tidak menghantar pasukan wanita, jadi pasukan kami bernaung di atas nama Red Eagles. Pada musim PKP ini, latihan dilakukan seperti biasa melalui online training bersama coaches dan pemain yang lain. Bagi pendapat saya, untuk zaman sekarang tiada istilah ini game untuk lelaki, ini game untuk wanita. Selagi kita ada bakat, selagi kita ada minat, selagi kita ada semangat, teruskan, jangan give up. Itu dah dia cerita berkaitan dengan wanita hebat Rini Nabila Azmi, pemain bola sepak wanita Kedah FA. Kalau kita dah tahu cerita di sebalik kerjaya bola sepak untuk Rini Nabila, kita nak tanya juga kepada Nina Azman, macam mana agaknya perkembangan terkini untuk karier anda? Mungkin boleh kongsikan? Okey, sekarang ni kita pun dah tahu COVID-19 ni, jadi banyak kegiatan sukan macam dihentikan sementara, tetapi Nina masih bersama dengan tim. Sekarang ni Nina bersama dengan tim Melaka untuk kejohanan MPFL akan datang ni. So kita ada virtual training, masih lagi continue training ni lah. Tapi itulah Nina sekarang ni dalam keadaan sedang recovery untuk baru saja disahkan positif pada 2 minggu lepas. Jadi itulah baru saja beransur pulih, mengambil masa yang agak panjang juga, tetapi alhamdulillah. Kita pun ikut perkembangan Nina lah, dan Nina pun sebenarnya seorang jurulatih juga, ada saja tak nak beritahu. Merendah dirilah ni. Okey, saya tertarik dengan Rini Nabila. Rini ke Nabila? Nabila. Nabila, awak main posisi mana? Saya main right back. Right back, patutlah semua visual yang kita tunjuk tadi semua dia bentes orang. Oh, dahsyat awak ni. Nabila dah bermain bola sepak sejak bila? Sebelum kita nak cik-cik pasal Euro ni kan? Saya mula main bola sepak baru lagi 2016. Okey. Masa 2016 tu start dengan Felda United Ya, saya. Ya, bagaimana boleh beralih ke sukan bola sepak? Sebelum ni sukan apa? Sebelum ni main futsal je. Okey. Buat perempuan selalunya mesti main futsal dulu. Lepas tu Felda United ada buat selection dekat Bangi. Lepas tu saya cubalah. Cuba nasib. Daripada pergi cuba nasib, lepas tu dapat. So daripada situ saya main bola. Ya. Pernah bermain dengan Nina? Pernah sepasukan? Pernah. Okey, lain Okey, kita cerita pasal Euro. Okey, berkenaan dengan Euro ni, Nina, mungkin kita boleh mulakan dengan Nina terlebih dahulu. Bagaimana pandangan awak terhadap Euro 2020 yang berlangsung pada tahun ni setakat ni, malam ni semifinal yang pertama, Nina? Memang sangat tidak menjangkakan. Saya punya tim yang saya sokong dah keluar. Awak tim apa, Nina? Kita senasib. Jadi macam kali ni banyak kira macam champion dah lama dia comeback balik. Dalam masa sekarang ni macam kita boleh tengok England, dia lama, saya rasa dah lama dia tak pergi ke semi-final dan final. Sama juga dengan Spain pun saya rasa dah lama tak dapat sentuhan dia. So kali ni
untuk tim kali ni banyak newcome, muka-muka baru juga. Taklah baru sangat tapi maksudnya dia dah lain lah daripada previous 5 year, previous 3 years. Dia dah berbeza lah. Jadi memang banyak lah, especially dengan Denmark. Kan? Satu tim yang kita cakap kan dia pun Johan Group je tapi dia boleh pergi dan dia boleh mengalahkan dia dalam satu peluang dengan Belgium. Ya. Dekat situ kan. Tetapi kali ini pilihan saya adalah England lah. England Oh, England. awal beritahu pilihan kita belum tanya lagi ni. Nanti kejap England, nanti kejap ni pun England ni. Sebelum saya jerit England tu. Geng-geng it's coming home. Tunggu sekejap, kita nak tanya dulu Rini Nabila. Nabila, apa pasukan yang kita nak tanya terus ke? Nanti dululah. Bagaimana pandangan anda untuk semi-final pada kali ini? Macam saya tak ada favourite team tau. Saya just tengok gameplay je. So kalau even team tu kalah tapi gameplay dia cantik, so saya macam puas hati lah. Macam tu. Dan setakat ni gameplay mana yang menarik perhatian awak? Kalau gameplay Itali, tapi kalau semangat saya suka Denmark. Betul. Okey, Itali dah, Denmark dah, dan awak rasa kenapa England juara, Nabila? Tidak. Ini tak boleh nak ditayangkan. Kenapa England juara itu adalah satu soalan yang tak boleh ada di pentas ini. Okey. Mungkin untuk Itali, Sepanyol, Nabila, apa yang diramalkan untuk perlawanan pada kali ini? Saya sebenarnya saya ada sokong Spain sikit sebab ada Sergio Ramos kat dalam tu. Tapi kalau ikut gameplay saya suka Itali. Spain saya rasa macam goyah sikit. Nina? Awak tepuk tangan ni kenapa? Saya mahukan Itali untuk pergi ke final. Nina, malam ni semi-final macam mana? Saya rasa kedua-dua tim mempunyai gameplay yang lebih kurang, bukan lebih kurang, maksud saya macam gonna be fight game. Cuma saya rasa kelebihan mungkin pada Spain. Pada Spain sebab walaupun dia punya kita punya macam Diga tak main tapi Unai yang main, tapi saya rasa dia macam dapat touches by game. Tapi saya tak tahulah muka-muka kalau Itali boleh kira mencantas dia daripada pergi final. Tapi saya sokong Spain. Okey, Nina selaku penjaga gol. Okey, kan kisah France lawan Switzerland tempoh hari sampai ke penalti kan? Okey, ada yang kata macam France dia buat petition lah untuk mempertikaikan Yann Sommer menyelamatkan penalti Mbappe tu. Lepas tu katanya kaki tak pijak lain. Kan sekarang rules baru kan. Sebagai seorang penjaga gol, tengok save tersebut, adakah ianya good save ataupun sepatutnya sepakan penalti tu diambil semula, Nina? Ni saja je lah walaupun kita tahu France dah kalah. Aduh, tak payah nak tekankan kat situ. Okey. Silakan Nina. It's a good save sebab kalau ikutkan timing dia tu memang on the spot masa whistle tu berbunyi dia pun flying dive and memang saya rasa it's a good save. Bukannya dikata atas kaki ke apa ke, saya rasa France dah kalah lah. Nampak tak Nina ni penjaga gol? Dia bercerita pun tangan dia tetap naik ke sana ke sini. Nina? Kan? Dia tetap macam nak save. Okey, pasukan yang akan muara ke final. Tekaan kalian berdua, siapa? Itali dan Denmark. Itali Denmark. Wow. Awak tengok bola mana ni, Nabila? Steady, saya sokong. Itulah ramalan Nina. Kita mahu saksikan perlawanan akhir Itali menentang Denmark. Is coming home hanyalah retorik semata-mata. Okey, Nina, kita nak dengarkan Nina. Nina macam dia cakap England yang akan muara ke final. Cuma Spain dengan Itali 50-50 tapi Nina lebih kepada Spain. Sebab tu saya minat Crystal. Sebab tu saya minat Rodi. Sebab tu saya Nina, berapa kali England pergi semi-final dan dia menghampakan peminat-minat dia? Tak apa. Tiap kali perlawanan. Kita fokus dengan Rodi je, Nina. Okey, saya akan sokong Rodi sepenuhnya selepas ini. Tak apalah Nina, kita balik buat cover lagu. Okey, terima kasih kalian. Nina, kita doakan semoga kesihatan dipermudahkan bersama dengan sekeluarga ya. Nanti kita jumpa lagi ya. Nabila, semoga berjaya. Nabila, all the best. Kalian berdua. Assalamualaikum. Okey. Bye Nabila. Nanti boleh bye-bye. Rini Nabila Azmi, pemain bola sepak wanita Kedah FA dan juga Nina Azman.
buah hati Rudi ataupun penjaga gol Malaysia, futsal Malaysia. Ya, dah It's 2. coming home ke? It's coming home, insya-Allah. Okeylah, kita saksikan bagaimana. Nampak macam iyalah tahun ni. Tapi betul Denmark ni memang bahaya kak sebenarnya. Sebab mereka ada satu semangat untuk ke final yang amat besar kan. Betul. Katanya gelombang emosi cukup kuat. Betul, bila main bola dengan semangat ni memanglah macam. Tapi juara tetap England lah, tak kisahlah macam ni pun kita cakap. Okey, sekarang kita nak kongsikan seperti biasa. Tadi pemain ke-12 kan kami bawakan setiap hari di Malaysia hari ini untuk kita menyemarakkan lagi semangat gila bola, suka bola semua inilah ya. Dan sekarang ni kita ingin kembali membawa anda kepada perkongsian kita jejak ke bumi yang nyata pada ketika ini. Betul. Dengan statistik COVID-19 akan kami tayangkan, akan kami ingatkan setiap hari. Semalam kes baru masih lagi berpangkal 6,387. Ya Allah, hai melihat kepada nombor ini 6,387. Kita tak tahulah bila kita akan tamatkan untuk membaca kes harian ni kalau melihat kepada jumlah ini. Tetapi kalau anda perhatikan jumlah kes aktif selepas dikuatkuasakan PKP dan juga vaksinasi ini berjalan, jumlah kes aktif turun ada beberapa peratus, lebih 10%, 69,447. Maknanya nilai RT ataupun keboleh jangkitan ni amat penting untuk kita tahu keadaan semasa kan. Ya, ni kes baru semalam mengikut taburan negeri masing-masing. Perlis semalam mencatatkan tiada kes lah. Saya nak mulakan dengan perkara yang positif terlebih dahulu kan. Betul, setuju Hanif. Kita tahu Selangor dengan sasaran ataupun test yang dilakukan nisbah yang sangat besar, jadi tidak mengejutkan dengan kes yang banyak 2,610 semalam, juga diikuti oleh negeri-negeri yang lain. Juga banyak dicatat di Negeri Sembilan, di Kuala Lumpur, Johor juga banyak kes semalam dicatatkan, termasuklah Perak, okey, dan kesnya 6,387. Ya, dan kalau kita melihat kepada negara-negara lain kan, kita patut jadikan iktibar. Macam contohnya di negara jiran kita Singapura, kabarnya mereka nak tamatkan dah penceritaan ataupun perkongsian mengenai kes harian. Mereka nak berdamai dengan COVID-19 kerana hampir 90% telah pun divaksinasi. Tapi itulah yang kita harus jadikan cabaran kita, semangat kita untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19. Ini pula kes kematian. Kalau anda dapat saksikan, ada juga umur bawah 30 tahun, bukan lagi kita kata warga emas kan. Masih lagi kita melihat kepada kriteria mereka yang meninggal disebabkan COVID-19. Semalam ada juga kes brought in death ni ataupun comorbidity ni. Semalam ada 13 kes. Jadi ini sekali lagi untuk pencerahan adalah kes yang meninggal dunia di luar hospital, dan apabila dibawa ke hospital dilakukan bedah siasat seperti yang tunjukkan di majalah 3 tadi. Jadi itu disebabkan oleh COVID-19. Jadi ada kemungkinan, sebab tu penting ada satu tips orang kata kat rumah pun kita perlu memantau tahap oksigen kita kan. Jadi kita tahu sebab kadang-kadang dia menyerang tanpa sedar, apatah lagi sekarang tanpa simptom, dan kita semua ni kemungkinan besar untuk dijangkiti itu memang sangat tinggi. Betul. Baiklah, seterusnya Hanif, kita akan kongsikan apa yang menjadi pilihan penerbit untuk akhbar harian pada hari ini. Ayo kita mulakan terlebih dahulu dengan berita harian. Halaman hadapan sekali, Parlimen bersidang mulai 26 Julai. Ya, dan ini ditempatkan di muka hadapan apabila semalam telah pun diumumkan berkaitan dengan tajuk ini, dan kabarnya Parlimen akan bersidang bermula pada 26 Julai. Ada 5 hari proses tersebut, dan ini adalah untuk melakukan proses pindaan kepada perundangan dan juga peraturan-peraturan yang penting. Jadi diingatkan kepada semua ahli parlimen, termasuklah kepada semua jemaah menteri sekalipun, untuk menetapkan aturan kepada persidangan tersebut. Maksudnya kita perlu ikut segala proses-prosesnya dengan cepat supaya efektif, sebab tidak dibuka secara lebih lama parlimen ini. Hanya 5 hari sahaja, dan kemudian barulah Dewan Rakyat juga ataupun Dewan Negara juga bersidang. Dan itu yang dipaparkan di berita harian. Boleh baca dengan lebih lanjut, dan kita sebagai rakyat saya percaya akan mengikuti sesi sidang parlimen pada kali ini dengan penuh teliti. Betul, pastinya. Okey, kita nak kongsikan pula di harian Metro. Wad dah penuh. Itu yang anda dapat saksikan di halaman hadapan sekali. Begitu kritikal sekali keadaan yang digambarkan di sini. Keadaan di dalam wad ICU, di mana hospital swasta sedia bekal jururawat terlatih. Sejuta dos vaksin Pfizer selamat tiba. Ini yang diberikan oleh pihak kerajaan Amerika Syarikat, dan juga bantuan mudarat vaksin COVID-19 belum lagi diguna. Ini bermakna belum lagi ada kes-kes yang melibatkan kesan sampingan yang mereka dapat selepas suntikan vaksin diberikan. Menjadikan bantuan untuk kes-kes berkaitan dengan keadaan itu tidak lagi digunakan. Okey, anda boleh dapatkan maklumat lanjut. Ini sebagai kecanaan kita tentang keadaan semasa. Begitu juga dengan menggambarkan betapa cemasnya keadaan di ICU sekarang ini. Dengan headline
Semuanya cemas, dibuat cemas. Okey, ini di berita halaman ataupun di halaman belakang Harian Metro ni di segmen sukan berkenaan dengan Euro pada malam ini. Perlawanan separuh akhir yang pertama di antara Itali dan juga Sepanyol dengan tajuk yang sama handal. Betul, kedua-duanya sama hebat pada setakat ini walaupun Spain bermula agak sedikit membimbangkan tapi layak ke peringkat separuh akhir. Dan Itali adalah antara pilihan utama untuk juara sebenarnya, tetapi ada beberapa masalah kecederaan. Bila sebut ada tetapi tu, itu yang merisaukan jugalah, menggoyahkan juga. Ada tapi kan? Okey, jadi sama handal. Sama itu handal. Ini percaturannya. Lawanan musuh tradisi lah. Betul, kan, betul. Hanif? Dan dah lama mereka tak berjumpa sebenarnya kedua-dua pasukan ini di pentas ini. Jadi malam ini kita boleh tahu siapa pemenangnya akan melangkah ke final. Spina injured. Ya, Spinazzola tu kan. Ya. Melangkah ke final. Sekadar naik juara. Okey, seterusnya di okay, tak apa. NST. NST, di halaman hadapan sekali, kalau setiap kali kita melihat gambar wartawan ini terbitkan untuk halaman hadapan ni, kita akan rasa macam penuh dengan 1001 pengertian. Helpless, no more. Halaman hadapan sekali di mana di bahagian tingkap itu ada kibaran bendera putih dan di bahagian bawah kalau anda dapat saksikan mereka yang ingin bantu. Inilah yang dilakukan dalam waktu yang begitu kritikal. Kadang-kadang apabila keadaan ini berlaku, menceritakan, mendedahkan tentang situasi sesebuah keluarga tu. Dalam rumah kadang-kadang ada 10 orang anak, 8 orang anak yang masing-masing sedang membesar dan sebagainya. Itu yang dikatakan inisiatif ini amat bagus sekali. Kiralah bendera apa yang dikibarkan, selagi mana itu adalah untuk alasan membantu, kita patut sama-sama sokong. Ya, okey, gambar ni saya nak sentuh sikit. Ini berkaitan dengan Dek Mat, seorang individu yang tak ada anggota tangan kedua-duanya dan ia telah pun mengibarkan atau ingin meminta pertolongan lah. Dan semalam saya sempat hubungi Dek Mat ni sebenarnya. Dek Mat berkata daripada menjual nasi lemak sehari boleh dapat 50 bungkus sehinggalah hanya 1 atau 2 bungkus saja. Jadi beliau bertindak untuk tidak meneruskan perniagaan dan terpaksa meminta bantuan. Dan lebih buat kita rasa kagum dengan Dek Mat ni adalah semangat bahawa beliau tidak mahu menyusahkan orang lain, tidak mahu menyusahkan ibu bapanya. Beliau duduk berdikari secara seorang diri. Jadi sekarang yang diinginkan adalah untuk sekurang-kurangnya kelangsungan membayar sewa rumah, keperluan barangan makanan asas. Jadi itu yang didapatkan dan insya-Allah dengan bantuan-bantuan dan juga keprihatinan rakyat Malaysia ini dalam membantu sesama kita, insya-Allah akan kita teruskan. Okey, dan sekarang ini kita nak teruskan beberapa perkongsian juga. Anda semua jangan lupa kerana sekarang ini juga di Media Prima kita meneruskan kempen untuk bersamamu dan hashtag kita jaga kita boleh terus dapatkan ataupun beritahu kepayahan anda untuk bersama-sama dengan kami. Boleh terus ke mana-mana platform media sosial untuk mendapatkan details yang lebih lanjut. Kita nak teruskan perkongsian di MSI. Anim Zata ada perkongsian seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Hanif Miswan. Seperti mana yang dikabarkan, macam sekarang ni adalah fasa yang kalau siapa-siapa ada lebih, ada beberapa tempat yang kita boleh salurkan. Contohnya seperti ini, kempen infak beras untuk ummah. Jadi kita ingin terus sahaja bersama dengan Ustaz Ashraf, pengasas dan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi untuk berkongsi dengan kita apa intipati pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mungkin boleh buka mic tu, kita tak dengar suara Ustaz. Okey tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, seperti mana yang kita tahu sekarang ini ada kempen infak beras untuk ummah yang mana Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi giat menjalankan saluran-saluran yang boleh untuk membantu. Mungkin secara ringkasnya Ustaz boleh kongsikan bagaimana keadaan ini berlaku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh yang dirahmati Allah. Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi yang pertamanya sebagai platform untuk bantu anak-anak di Pondok Motivasi Tafiz Hamlatul Quran yang sebahagian daripada mereka anak-anak asnaf, begitu juga anak-anak yang tersisih, yang dibuang keluarga dan sebagainya. Itu tujuan yang utama adanya Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi. Dan kita hari ini kita buat kempen infak beras untuk ummah. Kita ada bangunkan, usahakan beras sendiri, dia nama Ashrafi. Dan gambaran itu kita teruskan dengan bantu ramai orang, bantu pihak-pihak yang memerlukan, lagi-lagi dalam keadaan suasana hari ini yang ramai yang terjajas, ramai yang terkesan. Subhanallah, yang kita dah cuba sampaikan banyak golongan lah. Banyak pihak yang kita dah sampaikan.
Okey, Ustaz, melihat kepada inisiatif dan juga bantuan-bantuan yang disalurkan ni, pastinya kalau kita ingin membantu, ada beberapa pakej yang dikabarkan menjadi pilihan kepada mereka ingin menyalurkan bantuan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kami semua pakej yang tersedia? Baik, pakej yang kita cuba sampaikan daripada serendah RM4 1 kilo, 5 kilo RM15, 10 kilo RM29, 1 guni bersama 50 kilo RM150, 100 kilo bersamaan RM300, 1000 kilo 1 tan RM3,000, 5,000 kilo RM15,000, 20,000 kilo RM60,000 dan 50,000 kilo bersamaan RM300,000. Jadi saya menyeru pada teman-teman yang melihat gambaran ni, serendah RM4. Subhanallah, kita kongsikan rezeki kita. Kita susah dah, boleh jadi kita susah, kita bantu orang lagi susah. Subhanallah, itulah sebenarnya kita dapat nilai sebaik-baik penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, kan walaupun dengan RM4 tu besar ganjaran dia, insyaAllah. Ustaz, betul. Apakah tujuan sebenarnya Pertubuhan Pondok Motivasi ini mengadakan kempen infak beras untuk ummah ni? Tujuan dia, subhanallah, untuk bantu ramai orang. Ada yang saya nak share, bagaimana ada satu hamba Allah, dia bawa susu anak dia nak tukar dengan beras. Dia bawa susu anak dia nak tukar dengan beras. Sangat-sangat susah. Yang kita dah ziarah, subhanallah, 3 hari tak makan. Yang kita dah sampaikan juga pada rumah-rumah kebajikan. Banyak benda yang saya belajar bila kita hantar beras, kadang kita rasa susah, kadang kita tak makan, ada lebih lagi tak makan. Jadi tujuannya subhanallah untuk merasai kesusahan orang lain, bagaimana syurga rindukan orang yang suka bagi orang makan. Dengan beras ini yang senilai 1 kilo tadi, subhanallah, kadang tak seberapa, tapi kita beri pada satu keluarga tu, dipeluk beras ya Allah dalam keadaan yang sangat happy, sangat seronok. Bayangkan kita boleh buat orang gembira, subhanallah. Saat kita duka, Allah akan gembirakan kita. Sekurang-kurangnya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, kadang-kadang kan kita rasa sedekah ni adalah salah satu amalan saja, tapi sebenarnya ianya membersihkan jiwa, kan? Macam mana Ustaz nak kongsikan kenapa rakyat Malaysia ni perlu bersedekah, Ustaz? Dia bila sebut sedekah ni, dia sebagai satu terapi. Bila sebut terapi, kita susah dah. Dengan sedekah, Allah akan mudahkan di sebalik kesusahan. Kita ada masalah, kita stres, kita serabut, bahkan kita ada sakit. Inilah ubat yang tak nampak. Dan sedekah ini akan menggugurkan dosa kita. Allah akan buka jalan. Dan saya nak sebut bila yang saya nampak lah kan, Malaysia hari ini, MHI. Apa yang kita kena buat, mulakan hari ini. Dan MHI juga yang saya terlintas. Bayangkan kalau kita mati hari ini. MHI kan, mati hari ini. Mulakan hari ini, kalau mati hari ini bagaimana? Allahu Akbar. Ingat, orang yang dah mati pun, kalau dia boleh hidup, apa dia nak buat? Fa'asaddaqa wa aku minas salin. Dia nak bersedekah. Jadi rebutlah peluang ini. Allahu Akbar. Bukan kita dalam keadaan nampak bendera putih baru nak bantu. Itu sebagai apa yang berlaku hari ini. Di mana pun kita kena ada nilai sikap untuk bantu sesama kita, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, bagaimana agaknya kalau mereka yang sedang mendengarkan Ustaz ni berminat untuk menyalurkan bantuan mereka, berminat untuk infakkan? Caranya bagaimana? Baik, saya menyuruh seluruh yang dirahmati Allah boleh kunjungi kita punya Facebook, Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi. Seperti yang tertera, boleh ambil gambar, boleh snap. Website kami www.nakinfakberas.com dan di talian kami nombor telefon 013-549-5769. 013-549-5769. Dan akaun kami RHB 2626-2500-004580. Jadi teman-teman, marilah. Sebolehnya kita, jangan kita bertangguh. Sebab apa? Inilah subhanallah nilai yang paling besar, boleh jadi kebaikan yang akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ustaz, takkan rugi orang yang bersedekah ni, Ustaz? Betul, takkan rugi. Walau nampak zahirnya berkurang duit, tapi itulah kita punya nilai, kita punya tabungan yang sebenar. Kadang yang ada dalam kocek kita belum tentu ahad milik kita. Tapi yang kita sumbangkan, yang kita masuk dalam tabung, yang kita infakkan di mana, itulah kita punya harta yang sebenar. Allahu Akbar.
Masya Allah. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz berkongsi dengan kita bukan sahaja bagaimana cara untuk menginfak tapi ilmu juga dikongsikan. Ustaz Ashraf, terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama. Ya, baiklah. Ustaz Ashraf, pengasas dan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi yang bertapak ataupun berlokasi di Kapar Selangor akan menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jika anda ada lebih ataupun ingin bersihkan jiwa, boleh sama-sama berinfak untuk kempen infak beras untuk ummah. Kalau tak dapat nombor dan sebagainya, boleh saksikan siaran ulangan di FB Live MHI TV3. Kita nak rehat seketika. Macam biasa, kita akan akhiri dengan persembahan daripada salah seorang penyanyi yang sedang meningkat naik juga. Kalau nak tahu siapa, segalanya seketika nanti. Malaysia Hari Ini. Adakah kau tiba dalam hidupku yang telah dimusnah? Mungkin engkau tiba sebagai takdirku yang ku tunggu. Oh, baby, do you see how we are right now? It's like meant to be. Katakanlah kita gara-gara aku terjatuh cinta. Adakah ini cinta surgaku? Selamanya ku menunggu bercinta. Tiba masanya kita berdua. Apabila ku mendengar suaramu, hatiku terasa bahagia. Wajahmu membuatku tenang. Janganlah engkau pergi. Oh, baby, do you see how we are right now? It's like katakanlah kita mungkin gara-gara aku terjatuh cinta. Adakah ini cinta surgaku? Selamanya ku menunggu bercinta. Tiba masanya kita berdua. Inilah cinta surgaku. Inilah cinta surgaku. Inilah cinta surgaku. Inilah cinta surgaku. Baby, do you see how we are right now? It's like meant to be. Adakah ini cinta surgaku? Selamanya, selamanya bercinta. Tiba masanya kita berdua. Baby, inilah cinta. Inilah cinta surgaku. Surgaku. Ya, mencari cinta syurga. Bila kita dengar tajuk dia, lagu macam akan ballad, mendayu kan. Tapi bila kita tengok, wow, ianya seperti memberi ataupun diberikan nafas baru. Ya, ikut zaman lah. Ya, ikut trend lah kan ni. muda lagi, ini pelakon. Pelakon. Ini penyanyinya kita nak perkenalkan. Amin, mana tahu. Betul, Zarif Sin bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi.
Assalamualaikum. Hello, good morning. Morning. Oh, tadi menyanyi rambut sebelah situ. Yang pagi ni rambut sebelah sini. Dia memang boleh dua-dua belah. Tak adalah ni. Oh, sama? Inverted. Oh. Reflection lah. Oh, salah lah. Okey. Saya ingat dia boleh dua-dua belah. Okey, Zarif, anda pendatang baru dalam industri muzik. Boleh saya katakan begitu? Berapa tahun dalam industri sekarang ni, setakat ni? Sebelum ni saya ada dengan band saya. Itulah. Bernama Outbreak. And kita dah start 2 tahun yang lalu kot. Tapi sebagai solo artist memang barulah. Ya, dan awak memang dikenali dalam program Vocal Mania Yes. Dan ini antara rookie yang menewaskan Aina Abdul tau. Bukan calang-calang ni. Zarif, mungkin boleh terlebih dahulu ceritakan berkaitan dengan lagu Cinta Syurga ini, bagaimana pembikinannya, difahamkan awak juga terlibat sebagai salah seorang penciptanya kan? Ya. Lagu ni saya tulis sendiri dalam bilik saya tahun lepas, masa bosan-bosan time PKP. And saya tulis lagu ni around 30 minutes je dalam bilik saya. And lagu ni tentang macam mana kalau you dapat bercinta dengan crush you yang tak suka you balik. So basically macam mana rasanya dapat bercinta. So kalau feeling yang kalau you dapat bercinta dengan crush you, dia rasa macam sempurna, rasa macam dalam syurga, cinta syurga, macam tu lah basically. Itu yang nama dia Mencari Cinta Syurga. Dia masih lagi cari-cari. Okey, macam lah kita ni tahu sangat kan. Zarif, saya sebenarnya tertarik dengan tak boleh lah kalau tak tegur. Poster belakang tu dah lama tau orang tak letak gambar artis dalam bilik. Saya rasa zaman dulu je poster tapal, tapi ini ni saya punya idol. Oh, okey. Tak idola di belakang. Zarif, dengan pembikinan lagu solo pertama awak ni, maksudnya bagaimana awak melihat karier perjalanan seni awak selepas ini? Mungkin ini pengenalan kepada industri, lepas ni apa lagi perancangan awak pula? Saya dah ada banyak benda yang saya dah plan dengan Warner Music. Saya dah tulis banyak lagu dah, and saya dah send banyak lagu kepada dorang, and lagu-lagu saya semua memang kind of baru and tak banyak sangat lagu macam ni dekat Malaysia. Contohnya macam Cinta Syurgaku. And saya harap saya dapat lagi mewarna-warnikan industri muzik Malaysia dengan lagu-lagu saya dalam masa akan datang. Ya. Macam lagu-lagu yang dibawakan ataupun dihasilkan oleh Zarif ni, dia kita nampaklah sangat-sangat fresh. Cuma cabaran untuk kita nyanyi live, adakah ianya macam, yelah kalau vokal nyanyi live tak perlu nak buat apa-apa, dengarkan vokal ia dah wow and dia dah tarik audience. Macam kalau contoh lagu trend macam ni, apa tips kalian untuk tarik audience? Contoh je lah kalau nyanyi secara live. Kepada kami yang bukan penyanyi ni. Lagu ni sebenarnya semput tau sebab dia non-stop. So saya sendiri pun nak nyanyi tu macam a lot of breath yang kena ambil. Tapi untuk saya, kalau saya nak nyanyi lagu ni live in the future, saya mungkin akan tukarkan arrangement dia lagi untuk bunyi lebih ballad and ada high note, lagi yang orang suka sekarang kan lagu-lagu jiwang kan. So maybe saya akan tukar kepada that version lah. Zarif, nak tanya juga sebab sekarang kan PKP kan, awak pun berada di Kuala Lumpur kan? Ya, kita ni PKP asyik tambah-tambah lagi je kan. Apa aktiviti yang awak lakukan pada kala PKP ni bagi mengelakkan kebosanan ke? Apa yang awak buat Zarif? Saya scroll TikTok. Oh, main TikTok lah. Dia macam ni lah. Okey, tak apalah. Itulah mungkin salah satu cara untuk promosikan kalian juga kan sebenarnya. Ya. On TikTok lah dari pagi sampai Zarif, kalau macam hari ni mungkin lepas tengok perbincangan ni dia rasa macam nak follow Zarif. Bagaimana? Mungkin boleh kongsikan? You guys boleh follow saya dekat Zarif Sein, Zareef Sein dekat semua media sosial saya, Twitter, Instagram, YouTube, semua Zarif Sein. And saya sentiasa post cover-cover lagu yang trending dekat sana. So kalau korang berminat, bolehlah follow saya. Okey Zarif, terima kasih banyak-banyak. Semoga berjaya. Thank you so much. Teruskan berkarya ya. Of course. Kata tadi banyak lagu lagi kan. Bye, Assalamualaikum. Banyak lagi. Nak satu. Okey, boleh tak buat satu je movement TikTok yang paling
Diminati lah. Jangan yang macam tu. Yang lain. Saya tak pandai lah. Tak apa. Saya Satu Cipta je pagi ni. Kita orang ikut je. Tahu tak lagu yang kat TikTok yang kanan kiri? Itu je saya tahu yang menarik. Okey, tak apa. Kita buat tahu. Buat je. Okey. Oh, okey. Mudah-mudah. Ni boleh ikut. Kenapa dia buat macam cute tapi bila kita... Tak payahlah, Okey. Nip. Tak payahlah, kita duduk je lah. Okey, Zarif, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jaga diri. All the best. Zarif Sen. Jangan lupa untuk support Zarif Sen dengan mencari cinta syurga. Bye Zarif. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana menonton kami di MSI. Esok jangan lupa ni siaran esok ya. Jangan tanya sekarang. Tak tahu, lupa. Saya lupa. Tapi tak apa, esok kita akan berkongsi dengan anda semua. Untuk salah satunya kita akan buat live langsung dari PPV Pandu Lalu untuk OKU di arah Damansara bersama dengan Fazli Fuad. Ya, dan ada juga perkongsian berkaitan dengan varian Delta. Ini antara perkongsian dan juga penemuan terbaru yang kita perlu cakna. Okey, jadi jangan lupa esok ada perkongsiannya. Saya rasa Anim ada esok ataupun tidak, tapi tak apalah rakan-rakan kita di MSI. Jumpa lagi. Assalamualaikum.